Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat lagi kita bertemu dalam video pada kali ini, insya-Allah. Baik, untuk pelajaran pada hari ini iaitu Akhlak Islamiah tahun 2. Insya-Allah Ustaz akan menerangkan tentang adab ketika berkenderaan, iaitu salah satu adab dalam pelajaran yang pertama iaitu adab dalam kehidupan seharian. Apakah adab berkenderaan? Jadi adab berkenderaan ini adalah adab-adab ataupun tata cara yang perlu kita patuhi ketika kita menaiki kenderaan. Jadi yang inilah adab-adab yang perlu kita tahulah ketika kita menaiki kenderaan. Contohnya kita nak pulang ke kampung, menziarahi nenek dan datuk kita di kampung, ataupun kita naik kenderaan nak pergi ke sekolah, ataupun kita nak naik kenderaan kita nak pergi berjalan-jalan dengan ibu bapa. Jadi kita ada juga ada adab yang perlu kita patuhi ketika kita menaiki kenderaan. Baik, sebelum kita teruskan pelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama kita tengok apakah itu kenderaan dan apakah itu jenis-jenis kenderaan. Okey, baik. Okey, saya ubah ni je. Okey, baik. Jenis-jenis kenderaan. Jadi kenderaan ni maksudnya adalah jenis-jenis pengangkutan lah. Pengangkutan yang boleh bawa kita dari satu tempat ke satu tempat dengan mudah. Zaman dulu kita naik apa? Zaman dulu, zaman datuk nenek kita dulu, kita naik apa? Kereta lembu, beca, naik keldai, naik kuda dan sebagainya lah. Tapi sekarang ni dah ada macam-macam kenderaan yang memudahkan perjalanan kita dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Okey, di sini Ustaz datangkan beberapa contoh jenis-jenis kenderaan yang kita boleh nampak setiap hari. Okey, yang pertama, kenderaan yang pertama adalah basikal. Basikal ni Ustaz yakin semua kita ada basikal. Anak-anak murid Ustaz semua ada basikal. Ustaz pun ada basikal. Sekarang ni dah jadi trend kita naik basikal pula. Okey, seterusnya bas. Bas ni kita biasa nampak bas. Seterusnya kereta. Kereta pun jenis-jenis kenderaan juga. Yang keempat, kapal terbang. Kapal terbang pun dinamakan sebagai kenderaan. Okey, lagi van. Van pun jenis kenderaan juga. Kapal. Kapal pun kenderaan. Kapal laut lah. Kapal laut adalah kenderaan juga. Lori dan juga kereta api elektronik, MRT dan sebagainya. Itu adalah jenis-jenis kenderaan yang ada di dalam kehidupan kita seharian sekarang ni lah. InsyaAllah. Baik. Jadi kita, walaupun kita naik basikal, walaupun kita naik van, walaupun kita naik bas, naik kapal, kita juga perlu mematuhi adab-adab ketika berkenderaan. Jadi apakah adab-adab berkenderaan ni? Marilah kita tengok bersama-sama. Okey, adab-adab ketika menaiki kenderaan. Baik, tata caranya dalam Islam kita disuruh untuk bila kita mulakan naik kenderaan ni, kita kena mulakan dengan membaca bismillah. Nak masuk tu kita kena sebut bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Jadi kita mulakan dengan nama Allah. Kita sebut bismillahirrahmanirrahim. Okey, lepas kita sebut bismillah, yang kedua apa dah? Kita kena membaca doa menaiki kenderaan. Jadi apakah doa menaiki kenderaan? Mari kita sama-sama baca dengan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi saqqara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Okey, sekali lagi. Subhanallazi saqqara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Okey, apa maksudnya? Maha suci Allah yang telah mengawal semua ini
untuk kami, dan hal sebelum ini kami tidak menguasainya, dan sesungguhnya kepada Tuhanlah jua kami kembali. Jadi itu adalah doa menaiki kenderaan. Jadi Ustaz harap semua anak-anak murid Ustaz yang menonton video Ustaz pada kali ini dapat menghafal dan mengaplikasi doa ini ketika kita menaiki kenderaan. Jadi doa ni kita minta Allah lindung kita lah. Lindung kita dalam segala bentuk apa yang kita buatlah, insya-Allah. Okey, itu yang kedua. Selepas kita baca bismillah, kita kena membaca doa menaiki kenderaan. Baik, yang ketiga, kita kena mulakan dengan langkah kanan. Nak masuk kereta, nak naik basikal, nak naik motor, nak naik kapal laut ke, kapal terbang ke, kita mulakan dengan langkah kanan. Dan yang keempat adalah kita kena beratur dan tidak berebut. Kalau kita naik naik yang ramai penumpang, contohnya bas, kereta api, kapal laut dan sebagainya, kita kena beratur dan kita tidak boleh berebut. Nak naik kereta pun dengan mak ayah kita ataupun adik-beradik kita pun kena jangan berebut. Jangan berebut. Bagi dulu abang nak naik ke, kalau adik nak naik dulu, biarlah. Kita jangan berebut dan kita kena beratur, insya-Allah. Itu adalah adab-adab menaiki kenderaan. Yang pertama adalah kita kena membaca bismillah. Yang kedua adalah kita membaca doa menaiki kenderaan. Yang ketiga, mulakan dengan langkah kanan. Dan yang keempat adalah kita beratur dan kita tidak berebut. Jadi ada 4 adab lah, 4 langkah yang perlu kita fahami dan juga kita perlu aplikasi dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Okey, faham setakat tu? Okey, seterusnya, peraturan ketika berada di jalan raya. Okey, ketika kita ada di jalan raya, kita ada peraturan yang perlu kita patuhilah. Okey, yang pertama apa dia? Kita kena berhati-hati dan berwaspada ketika kenderaan bergerak. Jadi kalau kita nak naik basikal petang-petang, kita kena berhati-hati. Kita nak tengok motor ke kereta yang laju tu dan kita kena berwaspada lah. Bawa tepi kan, jangan bawa molek-molek kan, ke tepi dan sebagainya. Kena berhati-hati. Baik, yang kedua, sentiasa mengikut peraturan. Jadi peraturan tu kita kena patuhi. Kalau kita naik kereta ataupun motosikal ataupun basikal, kalau kita ada traffic light, traffic light tahu kan, lampu isyarat yang warna merah, kuning, hijau tu, kita kena ikut. Jangan langgar je. Ini merah pergi langgar. Tu tak pasal-pasal berlakunya kemalangan dan sebagainya. Jadi benda tu yang kita nak elak. Kita tak nak berjadi benda tu. Kena patuhi peraturan. Yang ketiga, jangan membuat bising dalam kenderaan. Ketika mana kita naik bas sekolah contohnya, jangan kita bising. Bising sebab apa? Ianya mengganggu orang lain. Kalau kita pergi rombongan sekolah contohnya, kita buat bising, mesti cikgu kita akan marah. Sebab apa? Kita ganggu orang lain. Ada orang nak berehat, ada orang nak tidur contohnya. Jadi kita mengganggu orang lain. Yang ketiga, jangan membuat bising. Yang keempat, jangan mengganggu ketenteraman orang lain. Contohnya ada kawan kita nak tidur, balik sekolah penat, dalam bas sekolah kawan kita nak tidur, kita pergi ganggu, kita pergi duk tepuk kepala dia, kita ajak dia main. Dia penat nak tidur, jangan ganggu ketenteraman orang lain. Biarlah dia nak tidur, jangan kacau. Okey, faham? Yang kelima, jangan menconteng atau merosakkan harta benda ketika menaiki kenderaan awam. Contohnya sekarang, kalau zaman dulu kita naik bas sekolah, kita duk conteng kerusi lah dan sebagainya. Jadi jangan menconteng atau merosakkan harta benda. Okey. Yang kelima, beri keutamaan kepada orang yang lebih memerlukan. Contohnya kalau kita naik kapal terbang lah, kita naik kereta api dan sebagainya, ada kita nampak orang tua yang tak larat berdiri, kita bagi mereka duduk terlebih dahulu. Ataupun kalau ada ibu mengandung contohnya kan, dia bukan penat mengandung,
Jadi bagilah mereka duduk terlebih dahulu. Kita yang sihat ni, kita yang muda ni, berdiri pun tak apa, sekejap je berdiri kan. Kita bagi orang lain kepada yang lebih memerlukan, insya-Allah. Okey, seterusnya itu adalah peraturan ketika di jalan raya. Okey, seterusnya tujuan ketika kita beradab ketika dalam berkenderaan. Baik, yang pertama memudahkan perjalanan kita lah, memudahkan perjalanan kita. Yang kedua, menjadikan kita manusia yang bertimbang rasa. Yang ketiga, dicontohi oleh masyarakat lain. InsyaAllah kita pun boleh tengoklah, kalau kita baik, orang lain pun boleh contohi kita, kan. Orang kata, wih baiknya ustaz ni, baiknya pelajar ni, dan sebagainya. Baik, yang keempat, jalan raya adalah hak bersama. Jalan raya tu bukan kita seorang punya, bukan bahasa kasarnya bukan mak bapak kita punya. Jadi kita boleh kongsi dengan orang lain. Jadi kita kena bertimbang rasa. Dan yang kelima adalah untuk mengelak kemalangan. Jadi kalau kita bawa molek-molek, kita bawa berhati-hati, insya-Allah kemalangan itu tidak terjadi, insya-Allah. Itu adalah tujuan kita. Baik. Yang seterusnya, akibat tidak mematuhi adab menaiki kenderaan. Jika kalau kita tidak mematuhi adab ketika menaiki kenderaan ni, yang pertama adalah menyusahkan banyak pihak. Jadi kalau kita tak patuhi, dia berlakunya insiden dan sebagainya, boleh menyusahkan banyak pihak. Terlibat polis, ambulan nak datang, apa lagi peguam dan sebagainya lah. Jadi menyusahkan banyak pihak. Ustaz pernah berlaku aksiden. Bukan salah ustaz, salah orang lain, tapi ustaz yang terlibat dan ustaz terlantar di hospital. Jadi banyak menyusahkan banyak pihak, polis, peguam, pihak hospital, mak ayah ustaz sendiri. Jadi macam-macam benda lah. Jadi apabila ustaz alami tu, ustaz baru tahu. Kadang-kadang dekat jalan raya ni kita seorang je baik, kita dah buat elok lah, kita buat elok kan, buat tak laju buat semua, tiba-tiba orang lain buat jahat. Orang lain tak beradab di jalan raya, dan yang kena orang kita pula lah. Kita yang tak bersalah ni terkena. Jadi menyusahkan banyak pihak. Baik, yang kedua, tidak disukai oleh orang lain. Jadi apabila kita buat orang lain insiden ke, orang lain terganggu ataupun boleh merosakkan harta benda awam, jadi kita tidak akan disukai oleh orang lain. Orang lain kata, ish, jahatnya budak dia, dan sebagainya. Jadi benda tu tidak elok lah, tidak disukai oleh orang lain. Okey, tu boleh mendapat kemalangan ataupun kecederaan. Jadi yang ketiga adalah kalau kita tak beradab, kita boleh mendapat kemalangan ataupun cedera. Jadi menyusahkanlah kan. Dan yang keempat, boleh menyebabkan pemusuhan. Kadang-kadang kita duduk bawa kereta laju-laju, bawa bunyi kuat-kuat kan. Jadi orang kampung tak suka. Jadi dia kata, anak siapa kan, kurang ajar dan sebagainya. Jadi boleh menyebabkan permusuhan. Itu adalah akibat-akibat apabila kita tidak mematuhi adab menaiki kenderaan. Jadi kalau tak nak empat benda ni berlaku pada diri kita, kita perlu buat apa? Kita perlu mematuhi adab ketika menaiki kenderaan, insya-Allah. Baik, hikmah dia. Hikmah kalau kita mematuhi adab ni ada dua saja. Dan insya-Allah kalau kita buat adab, mematuhi adab menaiki kenderaan ni dengan baik, insya-Allah kita akan dapat hikmah-hikmah yang dua ni lah. Yang pertama, Allah akan menjaga kita dan menjauhi kita daripada bencana. Dan Allah akan jaga kita, insya-Allah. Kalau kita buat baik pada orang, kita buat mengikut adab yang Allah suruh ni, insya-Allah Allah akan jaga kita dan kita tidak akan dihampiri ataupun kita tidak akan ada bencana oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua adalah
kita selamat sampai ke destinasi dengan selamat, insya-Allah. Itu adalah hikmah-hikmah apabila kita beradab ketika menaiki kenderaan. Yang pertama adalah Allah akan jaga kita dan Allah akan jauhkan bencana yang tidak baik kepada kita, insya-Allah. Dan yang kedua, Allah akan jaga kita dan kita akan selamat sampai ke destinasi dengan selamat, insya-Allah. Itu adalah hikmah-hikmah mematuhi adab menaiki kenderaan. Okey. Baik, setakat itu saja pelajaran kita pada hari ini. Baik, yang pertama perlu ingat ada adab ketika menaiki kenderaan. Ini Ustaz buat ulangan. Yang pertama, kita kena mulakan dengan membaca bismillah. Okey, kena membaca bismillah. Yang kedua, kita membaca doa menaiki kenderaan, iaitu apa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Okey, itu adalah doa doa menaiki kenderaan. Yang ketiga apa dia? Mulakan dengan langkah yang kanan. Dan yang keempat tadi apa dia? Yang keempat kena ingat semula. Okey, baik. Ada 4, ada adab dia, dan insya-Allah Ustaz harap kita dapat dapat mengaplikasi ataupun kita dapat buat dalam kehidupan kita seharian, insya-Allah. Baik, sampai di sini saja video penerangan Ustaz mengenai adab berkenderaan, dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi dalam video-video pelajaran yang akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.